Dalam keadaan yang tergamam tu, TJ terasa badan dia macam disambar sesuatu. Vap, melayang dan akhirnya tercampak di perdu pokok besar. Lebih kurang 30 kaki jaraknya daripada kumpulan gajah-gajah liar tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Okey, Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Alright, dalam video kali ni saya akan sambung cerita Bercakap dengan Jin siri 54. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Baiklah, macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuril Mubin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Itu yang awak susahkan. Saya tak minta awak tolong pun. Saya tahu awak dah tolong saya. Kan elok dalam saat macam ni saya boleh tolong awak. Jangan begitu. Setiap pertolongan yang saya berikan tak minta dibalas. Saya nak ke sungai. Macam mana kalau awak berdua tumpang saya sampai ke sungai? Boleh juga. Tanpa buang masa, TJ dengan datuk dia masuk ke dalam kereta. Sepanjang perjalanan, lelaki tersebut tak putus-putus melahirkan rasa kesalnya sebab tak dapat hantar mereka berdua sampai ke Ipoh. Kalau saya tak ada hal mustahak di sungai, saya hantar awak ke Ipoh. Jasa awak tolong anak saya dulu belum dapat saya balas. Awak tak usah sebut-sebut lagi perkahwinan tu. Bersyukurlah pada Allah sebab anak awak dah baik. Tak perlu fikir nak balas jasa saya. TJ tengok lelaki tu anggukkan kepala, dengar kata-kata datuk dia tu. Kemudian datuk TJ pejamkan mata. TJ tahu kalau datuk dia buat macam tu, fikirannya tak setumpu pada keadaan sekeliling dia. Dia sebenarnya memusatkan hati dan perasaannya pada satu tempat dan jarak yang berpuluh-puluh atau beratus-ratus batu dari tempat dia duduk sekarang. TJ tak tahu macam mana datuk dia boleh gabungkan seluruh perasaannya pada tempat tersebut. Kadang-kadang dia macam tahu tentang sesuatu kejadian di tempat yang dia hayati tu. Tiba-tiba datuk TJ bersuara. "Tamah, ya tok, nenek kau tak berapa sihat. Dah 2 hari demam, tapi masih boleh berjalan dan tumbuk padi. Kesian nenek tok. Kalau kita sampai cepat, saya tolong dia tumbuk padi." Sabarlah. Rupa-rupanya perbualan TJ dengan datuk dia didengari lelaki tu. Dia kerutkan dahi, mungkin sedang fikirkan sesuatu. Kereta terus berjalan di beberapa selekor tajam. Lelaki tu bersuara. "Macam mana awak boleh tahu tentang hal isteri awak?" "Saya guna panca indera kelima pemberian Allah dan manfaatkan pemberian tu dengan sebaik mungkin. Tapi sebelum gunakan, kita kena kenal Allah dulu. Kalau kita nak gunakan tanpa kenal Allah dulu pun boleh juga. Tapi..." Datuk TJ berhenti bercakap. Matanya merenung keluar tingkap. "Cuba jelaskan biar saya faham," desak lelaki tu. "Kalau dibuat juga tanpa kenal Allah, orang yang melakukannya akan dikuasai syaitan." Akhirnya mereka pun sampai di pekan sungai. Dari situ Datuk TJ dengan TJ sewa sebuah teksi terus ke Ipoh. Lebih kurang pukul 4 petang mereka berdua sampai di kampung. Perkara pertama yang TJ buat sebaik sampai ke rumah ialah menuju ke bilik nenek dia. TJ tengok nenek dia tengah baring dengan tubuhnya berselimut kain batik Jawa. Nenek dia bersuara. "Tamah, ya nek, tolong picitkan kaki nenek." "Baik nek." TJ pun terus picit kedua belah kaki nenek dia yang sejuk tu. Menurut nenek TJ, sebelum dia tumbuk padi tadi, demamnya taklah berapa teruk sangat. Tapi lepas 5 gantang padi selesai ditumbuk, seluruh sendinya terasa sakit. "Kenapa nenek tak hantar padi ke kilang je?" tanya TJ. "Memang turun-temurun kita tumbuk padi. Belum pernah kita hantar ke kilang. Padi yang dah dikilang rasanya tak sedap. Khasiatnya banyak yang kurang."
TJ pun dah tak bertanya soalan lagi dan terus picit seluruh badan nenek dia. Lebih kurang setengah jam kemudian, Datuk TJ datang bawa sebiji kelapa muda dan beberapa helai daun sirih. Datuk TJ suruh nenek dia bangun. Kemudian Datuk TJ masukkan 3 helai daun sirih dalam kelapa muda yang dah ditebuk dan dibiarkan daun sirih tu terendam dalam air kelapa tu lebih kurang 10 minit. Lepas tu dia keluarkan daun sirih tu dan terus dilipat jadi 3 segi. Kemudian hancurkan daun sirih tu di tapak tangan. Daun sirih yang dah dihancurkan tu keluarkan air, dan air daun sirih tu Datuk TJ sapu pada kedua belah buku lali isteri dia. Dari buku lali, air sirih tu disapukan ke belakang serta ke setiap sendi badan suami isteri dia tu. Bila dah selesai, Datuk TJ suruh nenek TJ minum air kelapa muda tu. Minum dengan senafas, kalau boleh habiskan sekali, kata Datuk TJ. Sebaik saja air kelapa habis diminum, nenek TJ kelihatan lemah dan tak bermaya. Badannya kelihatan lembik, matanya terpejam. Datuk TJ rebahkan isteri dia ke atas tikar dan terus selimutkan dia. Air kelapa keluarkan panas tapi melemahkan badan. Dengan itu, dia akan dapat berehat. Air sirih dapat kembalikan pergerakan urat-urat yang lemah, bisik Datuk TJ pada TJ. Kemudian Datuk TJ terus ke dapur, ambil bawang putih dan halia. Semua bahan-bahan tu ditumbuk dalam lesu batu hingga hancur. Bila dah hancur, dimasukkan ke dalam gelas dan dicampurkan dengan 1 sudu madu lebah dan air panas. Bila nenek kau bangun nanti, suruh diminum benda ni. Datuk TJ terus tinggalkan bilik nenek TJ dan menuju ke halaman rumah. TJ pula terus picit-picit jari kaki nenek dia. Tiba-tiba nenek dia bangun dan buangkan pelekat Jawa yang menyelubungi tubuhnya. Mukanya kelihatan merah dan berpeluh. "Aku daga, ambilkan aku air tamah." "Ini airnya, Nek." TJ bagi air yang Datuk dia buat tadi. Nenek dia terus minum. Kemudian nenek dia suruh TJ keluar dari bilik. Menurut nenek TJ, badannya dah tak sejuk lagi. Sendi-sendi badan pun dah tak terasa sakit. Dah 6 bulan TJ dengan Datuk ditinggal dekat kampung. Setiap pagi mereka ke kebun dan ke sawah. Sesekali Datuk TJ buat kerja lamanya, ajak TJ pasang jerat pelanduk dan buru ayam hutan. Boleh dikatakan setiap kali ke hutan, mereka tak pernah balik dengan tangan kosong. TJ pun dah pandai kesan jejak pelanduk dan rusa. Hidung dia dapat hidu bau binatang tu dari jarak setengah batu. Semua kebolehan yang dia miliki tu berkat kesabaran belajar dari Datuk dia. Selain memburu, Datuk TJ ada minat baru. Dia suka cari rotan. Tujuan dia cari rotan bukan untuk buat duit macam pencari rotan yang lain. Datuk TJ cuma cari rotan semambu untuk dibuat tongkat yang jumlahnya bukan sikit dan bentuknya pula bermacam-macam. Semua tongkat-tongkat rotan tu Datuk TJ susun dekat tengah ruang rumah dan menarik perhatian setiap tetamu yang datang ke rumahnya. Datuk TJ tak jual tongkat-tongkat tu walaupun ditawar dengan harga yang tinggi, tapi dia akan bagi tongkat tu secara percuma pada sesiapa yang difikirkan layak. Bersiap, pagi esok lepas semayang subuh, kita ikut mabuk bukit dengan kawan-kawan dia, cari rotan di hutan bubu dekat Sengging. Itu pun kalau kau nak ikut. Saya nak ikut tu. Pagi tu nenek TJ terpaksa bangun pukul 3 pagi, masak nasi dan goreng ikan. Nasi dan ikan goreng diletakkan dalam upih dan dibalut dengan kertas surat khabar. Datuk TJ dah siapkan air dalam 1 tong plastik besar. Nasi bekal tu letak dalam beg tamar. Tong air tu biar aku yang bawa, kata Datuk TJ. Sebaik saja dia selesai solat subuh. Sementara tunggu Mamat Bukit dengan kawan-kawan dia sampai, mereka berdua duduk di anjung rumah. Beberapa minit kemudian, Mamat Bukit dan kawan-kawan dia pun sampai. Mereka pun tinggalkan rumah tu. Berjalan di hutan dalam keadaan cuaca yang agak samar dan sejuk tu amat menyulitkan bagi TJ. Sebelum matahari terbit, mereka dah meredah 4 hutan dara dan hutan tebal. Akhirnya sampai di satu kawasan lapang, lalu berehat dekat situ. TJ sandarkan badan ke pangkal pokok meranti. Mamat Bukit dan kawan-kawan dia, 4 orang semuanya, terus menebas-nebas anak-anak pokok dekat situ dengan golok perak mereka. Datuk TJ pula terus bergerak dari pokok ke pokok, pukul perdu dengan sepotong kayu. "Kita minum dulu," kata Datuk TJ sambil duduk. Mamat Bukit dan kawan-kawannya berhenti menebas. Mereka terus duduk dan keluarkan bekalan kopi air masing-masing. Selesai minum kopi, Mamat Bukit segera menggulung rokok daun bersama tembakau Jawa.
Dah menimbun? Tanya Mak Bukit pada Datuk TJ. Dah, rotan semambu banyak sebelah sana. Mak Bukit tunjukkan ke arah barat daya yang berhutan tebal. Datuk TJ merenung ke situ sambil menganggukkan kepalanya beberapa kali. Selesai minum, kawan-kawan Mamat Bukit yang lain terus bangun. Kita berpecah. Udin Candung ikut aku, Dola Beragas ikut Sambat Perang. Sebelum waktu asar kita jumpa dekat sini dan buat punduk untuk malam. Petang esok baru kita balik. Mereka pun bergerak mengikut arahan yang telah ditetapkan oleh Mamat Bukit. Kita macam mana tu? Tanya TJ. Kita ada rancangan kita sendiri sama. Sabarlah. Tapi kita dah berpecah dengan mereka. Tak apa. Datuk TJ terus sangkut golok perak dekat tali pinggang. TJ tengok Datuk dia masih lagi berdiri dekat situ. Tak ada tanda-tanda untuk melangkah. Macam mana kita tu? Boleh kita mulakan sekarang? Datuk TJ tetap membisu dan masih mundar-mandir depan TJ. Matahari kian meninggi. Dari arah belakang TJ terdengar sesuatu yang agak ganjil. Macam bunyi orang patahkan anak-anak pokok. Bunyi tu makin lama makin jelas dan dekat. TJ renung Datuk dia yang tengah membongkok, mencabut anak pokok besar jari kelingking tu. Mustahil Datuk dia tak dengar bunyi tu. Dengarannya lebih tajam dari TJ. Tapi kenapa dia tak buat sesuatu? Bunyi suara ranting dan pokok hutan yang dipatahkan bertambah kuat. TJ jadi cemas. Tanpa berfikir panjang, TJ terus palingkan muka dengan belakang. Dan terkejut, kaki dia jadi lemah. Sekawan gajah dalam jumlah 6 hingga 7 ekor angkat belalai masing-masing ke arah TJ, sementara kaki gajah yang sebesar batang kelapa tu memijak-mijak anak pokok hutan di sekeliling hingga menjadi rata dan ranap. Dalam keadaan cemas tu, TJ jadi panik, tak tahu nak buat apa. Gajah-gajah liar tu terus mara. Telinga gajah yang lebar tu terus memukul badan masing-masing. Bak, bak, bak. Dalam keadaan yang tergamam tu, TJ terasa badan dia macam disambar sesuatu. Vap, melayang dan akhirnya tercampak di perdu pokok besar. Lebih kurang 30 kaki jaraknya daripada kumpulan gajah-gajah liar tu. Buat beberapa saat, pandangan TJ berpindah-pindah dan pendengarannya jadi pekak. Bila keadaan dah reda, TJ tengok Datuk dia berdiri depan kumpulan gajah liar sambil pegang sebatang pokok kecil. Tangan kirinya dia angkat. Gajah-gajah liar tu berhenti melangkah sambil angkat belalai masing-masing setinggi boleh. Tempikan gajah-gajah dalam keadaan serentak tu membuatkan suasana dalam hutan jadi kacau bilau dan kelang kabut. Pusing ke sana, pekik Datuk TJ dengan sekuat hati. Kesemua gajah-gajah liar tu pusingkan badannya mengikut arahan Datuk TJ. Kita semua makhluk Allah dan sama-sama cari rezeki. Kau dengan cara kau, kami dengan cara kami. Jalankan kewajipan masing-masing dan jangan ganggu kami. Datuk TJ cakap macam tu sambil jatuhkan tangan dia. Gajah-gajah liar tu macam faham apa yang Datuk TJ cakap. Kemudian gajah-gajah tu bergerak ke kanan menuju ke kawasan yang banyak ditumbuhi pokok enau dan bayas. Bangun Tamah. Tak boleh tu, saya sakit. Dekat mana? Tangan dan peha kanan tu. Datuk TJ segera menghampiri TJ. Peha kanannya diusap hingga ke pergelangan kaki. Dengan sepenuh tenaga, Datuk TJ rentap kaki TJ hingga ke setiap sendi sebelah kanan. Badan dia berbunyi beram. Bangun. TJ pun bangun dan melangkah 2-3 tapak. Lagi dekat mana terasa sakit sama? Bahu tu. Datuk TJ teruslah periksa bahu kanan TJ. Dari pangkal bahu membawa ke siku. Kulit TJ jadi hitam. Setiap kali Datuk dia tekan dekat bahagian tu, TJ terasa sakit bukan kepalang dan membuatkan dia terasa nak terkencing. Tunggu dekat sini, kata Datuk TJ. Datuk TJ terus menuju ke perdu pokok salak. Selembar daun salak yang masih hijau diambilnya. Kemudian dia melangkah ke arah pokok jelutong dan terus terbongkok-bongkok dekat situ macam mencari sesuatu. Datuk TJ datang balik sambil menatang sesuatu dalam daun salak tu. Dia letak benda dalam daun salak tu. TJ tengok benda yang Datuk dia tatang tu lembik, berwarna agak hijau muda. Tanpa berkata apa-apa, Datuk TJ terus lumurkan benda tu di bahagian badan TJ yang lebam dan daun salak muda tu terus dibekam sekali. Dia lumur dan bekam ke sekali. Untuk elakkan daun salak tu jatuh, Datuk TJ ikatlah dengan akar. Baring, luruskan kaki dan tangan. Bila aku kata bangun, kau bangun.
TJ pun baring. Datuk dia terus duduk tepi dia dengan wajah yang tenang dan sabar. Apa rasanya? Panas sampai ku tulang tu. Tak apa, kejap lagi baiklah tu. Lama juga TJ baring. Muka dah berpeluh-peluh. Rasa sakit seluruh badan berangsur-angsur kurang. Kemudian terus hilang. Bangun, lari, kata Datuk TJ. TJ segera bangun dan terus berlari sekeliling kawasan tanah lapang tu. Kemudian dia berhenti. Apa kau rasa? Dah tak sakit lagi tu? Mari dekat aku, biar aku buka balut dekat lengan kau tu. Daun salak yang hijau tu jadi kecut. Bila balutan tu dibuka, lebam yang memanjang dari bahu hingga ke siku dah tak ada dan tak terasa sakit lagi. TJ dah boleh gerakkan lengan kanan dia tu macam biasa. Kita bergerak sekarang menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Mamat Bukit. Aku harap kita dapat rotan semambu yang elok. Dalam perjalanan menuju ke tempat yang dikatakan oleh Mamat Bukit tu, langkah Datuk TJ terlalu cepat. Kalau TJ toleh ke arah lain, Datuk dia dah hilang dari pandangan. Berjalan dalam hutan yang penuh dengan akar-akar kayu, tunggu-tunggu lama serta pokok-pokok besar bukan satu hal yang mudah bagi TJ. Ubat apa yang Tok balutkan ke lengan saya tadi? Tahi gajah. Tahi gajah? Ini betul orang tua-tua dan hasilnya dah kau tengok sendiri. Kau tak perlu risau. Petang nanti kau cuci badan kau dengan 7 jenis daun yang aku cari. Mereka pun meneruskan perjalanan dan terpaksa menyeberangi sebatang anak sungai. Kemudian mendaki bukit kecil sebelah kanan tepi sungai tu. Di lereng-lereng bukit tu mereka jumpa rotan yang banyak, tapi rotan yang ada dekat situ bukanlah rotan yang dicari oleh Datuk TJ. Mereka mendaki ke puncak bukit. Datuk TJ terpenggun tengok rotan semambu yang ada dekat situ. Dia macam orang gila menerkam dari satu perdu rotan ke satu perdu rotan yang lain. Semua rotan semambu tu elok, tak tahu nak ambil yang mana satu. Mungkin disebabkan penat berjalan, Datuk TJ terus duduk sambil melunjurkan kedua belah kakinya. Kau pergi ke bawah Tamah, ambil air dekat sungai. Kemudian Datuk TJ ambil daun hutan yang lebar 5-6 helai. Daun-daun tu dicantumkan dan gunakan rotan kecil yang ditajamkan. Dia tucuk pada setiap pelipat daun yang dah dijadikan bentuk segi empat tu. Sekarang kau pergi ambil air. TJ pun menuruni lereng bukit dengan berhati-hati, tapi dia rasa tak sedap hati. TJ merasakan macam ada mata dalam hutan yang memerhati gerak-geri dia. Bila TJ berdiri di tepi sungai, dia terdengar bunyi orang berenang di sebelah hilir. TJ terus menoleh, tapi tak ada apa-apa. Mungkin perasaan kot. TJ terus ambil air sungai dan bawa pada datuk dia. Mereka terus makan tengah hari dalam hutan tu. Lepas makan, Datuk TJ pula pergi ke sungai, mandi dan ambil air sembayang. Lepas tu barulah dia pilih rotan semambu. Dia cuma ambil 3 batang je. 3 pun dah cukup, lain kali aku datang lagi, kata datuk dia. Tak lama kemudian mereka berdua dikejutkan dengan bunyi perdu rotan semambu. Daun-daun rotan berguguran macam ada tangan besar yang mengguncangkan. Akar-akar pokok tercabut sendiri. Syaitan, kata Datuk TJ. Bukan tu, penunggu rotan semambu. Mana ada penunggu? Penunggu tu syaitan. Datuk TJ terus berdiri merenung ke arah perdu rotan semambu yang dah tercabut tu. TJ mula rasa takut. Datuk dia masih tak berganjak. Matanya tak berkedip merenung pada setiap perdu rotan yang tercabut tu. TJ terkejut bila terdengar macam bunyi jentolak datang. Semua pokok-pokok dekat situ bergoyang. Datuk TJ segera membungkuk dan ambil tanah. Kemudian tanah tu dikepal-kepalnya macam nasi. Dengan sepenuh tenaga dia lemparkan tanah tu pada perdu yang tercabut tu. Bam! Suara jentolak tu terus hilang dan perdu rotan semambu jadi macam keadaan asal. Tak tercabut. Syaitan, kata Datuk TJ sambil ajak TJ beredar dari situ tanpa bawa rotan semambu yang diambilnya. Kemana kita nak pergi tu? Mereka terus menuju ke arah timur bukit kecil. Sambil berjalan tu, Datuk TJ perkenalkan pada TJ jenis-jenis pokok hutan. Tiba-tiba dia berhenti melangkah. Datuk TJ terasa kakinya tersepak sesuatu yang keras. Dia terus membongkok dan periksa tanah yang dipijaknya tu. Bila dia bangun, dekat tangan dia ada sepotong besi yang panjangnya kira-kira 6 inci. Besi tu dah berkarat dan bentuknya kecil bulat. Itulah mawas agaknya tu. Bukan. Kalau bukan besi, apa pula tu? Inilah yang aku tengah fikirkan. Datuk TJ terus duduk atas tanah. Besi tu ditelitinya. Ketika itu,
matahari dah agak condong ke kedudukannya, kalau matahari tu bergerak dalam jarak 2 jengkal lagi, berarti waktu asar dah tiba. TJ cadangkan pada datuk dia supaya berpatah balik ke tempat mereka akan memalam nanti. Tapi Datuk TJ tak nak. Dia nak cari rotas mambu lagi. Nak tak nak, TJ terpaksa ikut. Mereka pun terus mara ke dalam hutan tebal tu. Tapi perjalanan mereka terhenti bila mereka terjumpa dengan rangka besi yang bentuknya macam ekor ikan paus tersadai dekat satu kawasan. Rangka bas tu? Bukan, aku tengok macam ekor kapal terbang. Datuk TJ terus menghampiri ekor kapal terbang tu sambil mengetuk-ngetuk dengan belakang parang. Tang 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 tang. Pada bahagian ekor yang terpacak dekat atas ada nombor. Manakala pada bahagian tepi badan tu ada perkataan The Air Transport Command dan The US Army Air Force. Seluruh kawasan tu mereka periksa dengan teliti. Begitu juga dengan bahagian dalamnya. Semua alat dekat dalam masih baik. Tak lama kemudian mereka tinggalkan rangka kapal terbang tu dan ambil keputusan untuk berpatah balik. Bila sampai dekat tempat Datuk TJ ambil rotas mambu tadi, dia tengok 3 batang rotas mambu yang dipilihnya tadi masih berada dekat situ. Tanpa berfikir panjang, dia terus ambil. Kemudian mereka mandi sungai. Bila sampai dekat tempat mula-mula mereka berkumpul tadi, Mamat Bukit dengan kawan-kawan dia dah ada. Mereka dah pun buat bangsal kecil untuk memalam. Beberapa longgokan rotan seni ada dekat situ. Sebelah sana ada alur air untuk mandi dan ambil air sembahyang. Airnya jernih, datang dari gulung, kata Mamat. Datuk TJ terus ke sana ambil air sembahyang. Selepas solat asar, TJ terus berborak dengan kawan-kawan Mamat Bukit. Macam-macam hal yang mereka borakkan. Tapi Datuk TJ rasakan kejadian aneh yang dialami masa ambil rotas mambu tadi. Kami jumpa bangkai kapal terbang orang putih, kata selamat perang, sambil tunjukkan barang-barang yang diambil dari bangkai kapal terbang tu. Antara barang-barang tu ialah 3 biji topi yang ada lambang tentera, 2 bekas air, selimut, 2 pasang kasut kulit, pisau dan buku catatan. Okey, sampai sini sambungan bercakap dengan Jin. Kita bersambung dalam episod 55 akan datang. Sila subscribe, like dan share video ni. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.